Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatihah binti Muhammad Jamil. Nombor matrik saya KAD 23060726. Dalam video ini, saya akan kongsikan bagaimana cara mengajar kanak-kanak yang berumur 2 hingga 4 tahun berdasarkan kurikulum Permata Negara mengingat atau menghafaz doa-doa harian di dalam bidang kerohanian. Doa harian ini adalah himpunan doa-doa yang mudah tetapi penting di dalam pekerjaan dan amalan seharian kita. Perlu dicapai atau objektif bagi kanak-kanak yang kita sebagai guru nak mereka capai. Jadi semestinya guru menginginkan kanak-kanak dapat cuba sehabis baik dan mampu untuk mengingat atau menghafaz doa-doa harian supaya mereka dapat mengamalkan adab dalam kehidupan seharian. Jadi selain itu, sedikit sebanyak dengan mengingat atau menghafaz doa-doa harian ia dapat meningkatkan kemahiran berfikir kanak-kanak. Justru itu, apakah kaedah yang dapat digunakan dan boleh digunakan oleh guru dalam membantu kanak-kanak untuk mengingat atau menghafaz doa-doa harian? Mari saya terangkan. Dalam menghafaz surah-surah pendek dan doa harian, terdapat 3 peringkat hafazan, iaitu menghafaz ayat-ayat baru, peringkat mengulang-ulang hafazan lepas dan peringkat mengekalkan hafazan yang sedia ada. Peringkat sebelum menghafaz, yang pertama tadi, peringkat sebelum menghafaz. Ini penting kerana ia akan membantu kanak-kanak semasa menghafaz ayat-ayat Al-Quran, doa-doa harian. Perkara-perkara yang perlu dilakukan sebelum menghafaz ialah guru perlu menentukan kadar hafazan. Prof. E.B. Ziegmeister dan S.E. Neighbor telah membuat kajian mengenai cara yang berkesan untuk menghafaz. Beliau membuat rumusan bahawa belajar secara teragih dari segi masa lebih berkesan daripada belajar secara bertumpuk. Contohnya, setiap kanak-kanak dikehendaki menghafal sekurang-kurangnya 4 doa harian dalam masa seminggu. Untuk menghabiskan kadar hafazan sebanyak 4 doa harian dalam masa seminggu, guru akan membantu kanak-kanak membuat kadar hafalan yang tertentu dalam sehari, sama ada 1 atau 2 doa harian, bergantung kepada kemampuan mereka masing-masing, asalkan dapat mencapai target hafalan doa harian seminggu yang telah ditetapkan. Dengan itu, dalam masa setahun mereka akan dapat menghafal doa-doa harian serta boleh mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Seterusnya, susunkan doa harian yang hendak dihafal dan diingat. Prof. Gordon Bower mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi ingatan dan kajian beliau mendapati bahawa apabila maklumat disusun dahulu baru dihafal, ia lebih mudah diingat. Menurut beliau, susunan tata tingkat adalah paling baik untuk diingat. Guru-guru di Tazkar bolehlah membuat susunan ayat-ayat yang hendak dihafal di permulaan sehingga ke ayat terakhir bagi sesuatu masa menghafaz. Yang ketiga, tidak berpindah ke ayat hafalan yang baru sehingga kanak-kanak betul-betul lancar, dan guru dinasihatkan supaya tidak memindahkan hafazan kanak-kanak kepada ayat-ayat yang baru kecuali setelah ayat-ayat tersebut betul-betul lancar. Elakkan dari sifat terburu-buru hendak berpindah ke ayat yang lain kerana ingin cepat habis, kerana sikap terburu-buru itu akan menyebabkan ayat-ayat ataupun doa-doa harian itu yang telah dihafaz menjadi kucak-kacir. Seterusnya, peringkat semasa menghafaz. Antara perkara-perkara yang perlu dilakukan semasa peringkat menghafaz ialah guru mengajak kanak-kanak membaca doa sebelum menghafaz, membaca doa selepas menghafaz Al-Quran, dan guru perlu pandai untuk memilih tempat yang sesuai untuk kanak-kanak semasa menghafaz. Prof. Thornick dan B. Highsroth membuat kajian mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kita lupa ataupun kanak-kanak boleh lupa semasa menghafaz. Kajian mereka menunjukkan apabila kita menghafaz sesuatu maklumat, ia boleh menyebabkan kita lupa maklumat lain yang kita hafaz. Itulah sebabnya ahli-ahli psikologi menasihatkan kita untuk menumpukan apa yang kita pelajari dalam satu-satu masa. Ini bertujuan supaya apa yang kita pelajari tidak diganggu oleh perkara-perkara lain. Seseorang yang ingin
menghafaz doa Al-Quran ataupun doa-doa harian untuk kanak-kanak, perlulah memilih lokasi sesuai yang boleh menenangkan fikiran dari sebarang gangguan. Maksudnya guru-guru boleh pandai untuk memilih tempat yang sesuai untuk kanak-kanak menghafaz doa-doa harian. Jadi tempat yang sesuai untuk menghafaz dan melancarkan hafazan dan boleh mengekalkannya dengan lebih lama, insya-Allah. Ciri-cirinya adalah jauh dari kebisingan, suaranya tak mengganggu untuk menghafaz. Jadi tempatnya bersih dan suci dari kotoran dan najis, mudah dimasuki udara, tak tertutup. Kalau tak, suasananya akan jadi hangat, jadi ia akan mengganggu penghafaz masa-masa menghafaz. Setelah bacaan lancar, tiada tersangkut, barulah mula menghafaz. Setelah menghafaz beberapa ayat, hendaklah diulang balik. Maksudnya guru mengajak kanak-kanak untuk mengulang balik ayat yang telah dihafaz. Cuba perdengarkan kepada orang lain. Maksudnya guru mendengar penghafazan kanak-kanak yang sudah hafal. Kemudian jika penat, berhenti rehat, kemudian teruskan hafazan. Maksudnya bagi ruang dan masa kepada kanak-kanak untuk berehat seketika dan teruskan. Seterusnya, dalam menghafaz doa-doa harian terdapat beberapa kaedah yang boleh dilakukan bagi memudahkan penghafazan. Antaranya adalah memahami ayat-ayat yang akan dihafaz. Ini kerana ayat-ayat yang hendak dihafaz perlu difahami terlebih dahulu. Hal ini dilakukan dengan melihat terjemahan ketika menghafaz doa harian. Contohnya, kanak-kanak, guru menerangkan kepada kanak-kanak apa maksud doa yang akan dihafaz. Seterusnya, kanak-kanak akan terasa maknanya dan meresap ke dalam hati. Setelah memahami bacaan ayat-ayat suci, perlu dilakukan berulang-ulang kali sehingga dapat mengingatinya. Perlu diingat bahawa ketika membuat ulangan bacaan, kanak-kanak mestilah mengingat setiap maksud ayat yang dibaca. Dengan cara ini, ayat dapat dihafaz dengan lebih pantas. Seterusnya, mengulang-ulang bacaan sebelum menghafaz. Kaedah ini kurang membebankan kerana kanak-kanak tidak perlu menggunakan seluruh akal fikirannya sebelum menghafaz ayat-ayat tertentu. Kanak-kanak perlu membuat bacaan ayat-ayat yang hendak dihafaz secara berulang-ulang kali. Jumlah ayat yang hendak dihafaz mestilah sesuai dengan kemampuan kanak-kanak tersebut. Seterusnya, mendengar sebelum menghafaz. Kaedah ini tidak terlalu memberi tekanan akal fikiran kepada kanak-kanak untuk mengingatinya. Kanak-kanak hanya perlu serius mendengar bacaan setiap ayat yang hendak dihafaz melalui tunjuk cara atau bacaan dari guru terlebih dahulu. Seterusnya, kaedah mengekalkan hafazan. Pengekalan hafazan merupakan peringkat di mana mengekalkan hafazan yang tersimpan dalam ingatan. Berikut adalah beberapa kaedah yang boleh dipraktikkan untuk mengekalkan hafazan, iaitu bergaul dengan mereka yang telah menghafaz keseluruhan surah pendek dan doa harian yang ditetapkan. Seterusnya, mendengar bacaan surah pendek dan doa harian dari rakan-rakan lain. Kemudian, mengulang hafazan bersama rakan-rakan lain. Dan akhir sekali, kanak-kanak boleh menyertai pertandingan hafazan surah pendek atau doa harian bagi mengekalkan dan hafazan kanak-kanak. Seterusnya, berikut merupakan contoh senarai semak doa harian yang guru boleh lakukan, iaitu guru boleh tandakan raid di dalam senarai semak terhadap seseorang individu kanak-kanak. Jadi guru nyatakan tarikh penguasaan kanak-kanak tersebut pada hari dan tarikh yang ditetapkan ataupun tarikh yang kurang menguasai ataupun menguasai seperti yang telah ditetapkan, ataupun kanak-kanak tersebut tidak menguasai, jadi guru boleh tandakan raid di kotak tidak menguasai. Jika kanak-kanak menguasai atau mengikut
tarikh yang telah ditetapkan penguasaan menghafaz doa-doa harian, guru boleh tandakan right dalam kotak menguasai. Bergantung kepada kemahiran kanak-kanak tersebut, sama ada contohnya seperti di dalam semak yang telah saya lakukan, saya nyatakan di situ kemahiran mengulang. Kanak-kanak menunjukkan dapat mengulang pembacaan doa harian yang diajar guru. Jadi contoh maksudnya kanak-kanak itu boleh dapat cuba sehabis baik untuk mengulang pembacaan doa harian yang telah diajar oleh guru pada sebelum hari yang diulang. Kanak-kanak menunjukkan minat mengulang pembacaan doa harian. Contohnya pada hari keesokan harinya, guru mengajak kanak-kanak untuk mengulang semula pembacaan penghafazan doa-doa harian. Jadi kanak-kanak berminat dan kelihatan teruja untuk mengulang semula doa-doa harian yang telah dihafaz ataupun yang telah cuba untuk mengingat atau membaca dulu ataupun telah menghafaz. Seterusnya kanak-kanak mengikut guru mengulang bersama. Jadi maksudnya seseorang individu kanak-kanak tersebut dapat mengikut guru mengulang bersama ayat ataupun doa-doa harian hafazan dalam menghafaz doa-doa harian. Seterusnya guru juga boleh menulis atau menyatakan ulasan terhadap seorang individu tersebut. Jika dia tidak menguasai mengapa, boleh nyatakan di dalam kotak tersebut. Dan seterusnya saya nyatakan jenis-jenis doa harian yang boleh kita ajarkan kepada kanak-kanak untuk menghafaz doa-doa harian. Contohnya doa sebelum makan, doa selepas makan, doa naik kenderaan, doa untuk ibu bapa dan sebagainya yang telah saya paparkan. Boleh dijadikan contoh untuk mengajarkan kepada kanak-kanak di Tazkar dan Tadika, insya-Allah. Sekian, terima kasih.